Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam slide ini kami akan membicarakan tentang 3 tema yang berkaitan dengan pembangunan tamadun. Tema yang pertama iaitu syariah, mengandungi pelaksanaan syariah untuk mengatur hidup manusia di atas dasar asas ma'ruf dan mengenepikan mungkar. Tema yang kedua pula iaitu akhlak, yang merupakan sikap rohani manusia yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tema yang ketiga iaitu sosial, yang dapat membantu dalam mewujudkan sebuah masyarakat yang kukuh dalam sesebuah tamadun. Syariah membawa maksud pembawaan yang jelas atau untuk lebih mudah difahami, syariah bermaksud undang-undang Islam. Undang-undang Islam tersebut merangkumi semua bidang kehidupan manusia, contohnya moral, sosial, ekonomi dan kewarganegaraan. Dengan melaksanakan syariah, ianya dapat membantu mengurangkan kadar jenayah dalam sesuatu tamadun. Selain itu, syariah turut membantu dalam memelihara maruah, persaudaraan dan kesesamaan sosial. Antara unsur utama syariah adalah syariat jenayat, iaitu aspek syariah yang mengatur hal-hal berkaitan kesalahan, hukum jenayah dan kaedah perbicaraan. Antara hukum tersebut adalah hukum hudud. Hukum hudud adalah pembalasan atau hukuman ke atas sesuatu jenayah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan di dalam Al-Quran. Hukum hudud dijalankan atas tujuan menjaga harta benda. Hal ini supaya harta benda manusia dapat dipelihara daripada dirompak dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada penjenayah tersebut. Antara jenayah dalam hukum hudud adalah jenayah zina, di mana hukuman yang akan dikenakan ialah 100 kali sebatan bagi yang masih belum berkahwin, manakala rejam sehingga mati bagi yang sudah berkahwin. Seterusnya adalah qazaf. Qazaf adalah perbuatan menuduh orang berzina. Hukuman yang ditetapkan adalah sebatan 80 kali. Hukuman minum arak pula adalah sebatan antara 40 sehingga 80 kali mengikut mazhab. Bagi murtad pula akan dihukum mati, manakala bagi merompak pula tangan dan kaki akan dipotong. Akhir sekali, jenayah mencuri, di mana pencuri akan dikenakan hukuman tangannya dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Ayat tersebut memberitahu supaya memotong tangan orang yang melakukan jenayah mencuri sebagai hukuman atas jenayah yang mereka lakukan. Pada zaman jahiliah, hukuman memotong tangan ini dijalankan dan dipersetujui oleh Islam, lalu ditambah lagi dengan syarat-syarat lain. Orang pertama yang melaksanakan hukuman ini ialah kabilah Quraisy pada zaman jahiliah. Mereka memotong tangan seorang lelaki bernama Duwaid Maula Bani Malih Ibnu Amir dari Khuza'ah kerana mencuri harta perbendaharaan Kaabah. Setiap mazhab mempunyai pandangan berbeza terhadap nisab hukuman mencuri. Menurut Imam Malik Ibnu Anas, nisab hukum memotong tangan adalah 3 keping wang perak, iaitu 3 dirham. Apabila seseorang mencuri sesuatu yang nilainya mencapai 3 dirham atau lebih, maka tangannya harus dipotong. Manakala bagi Imam Hanafi, nisabnya harus mencapai 10 dirham. Seterusnya, menurut pertimbangan mazhab Syafi'i, hal yang dijatuhkan asas dalam menjatuhkan hukuman memotong tangan atas pencuri adalah 1/4 dinar, wang atau barang yang berharga 1/4 dinar hingga lebih. Imam Ahmad Ibnu Hanbal pula berpendapat bahawa masing-masing daripada dua pendapat, iaitu pendapat yang mengatakan 1/4 dinar dan pendapat 3 dirham mempunyai dalil syar'inya. Maka barang siapa yang mencuri berharga salah satu daripada keduanya atau yang senilai dengannya akan dikenakan hukuman memotong tangan. Berbanding dengan zaman Rasulullah SAW, Malaysia pada masa kini tidak menjalankan hukum hudud. Hal ini kerana Malaysia adalah sebuah negara persekutuan yang mempunyai kerajaan pusat dan negeri. Berbeza dengan sistem di Brunei, hudud ini lebih sukar dilaksanakan di Malaysia kerana sudah ada kesalahan-kesalahan yang tertentu yang telah wujud dalam penal kod sejak tahun 1936 lagi, seperti kesalahan membunuh, mencuri dan merompak. Jika Malaysia ingin melaksanakan hukum hudud, maka ia mesti dilakukan sebagai undang-undang persekutuan, iaitu sebagai undang-undang jenayah dan bukannya kesalahan terhadap suruhan agama Islam sahaja. Maka hukum hudud ini hanya boleh dilaksanakan jika semua orang dianggap sama di sisi undang-undang.
Namun begitu, masih ada negara yang menjalankan hukum hudud, contohnya seperti negara Brunei. Pada tahun 2019, negara Brunei telah mengejutkan seluruh dunia apabila Sultan Brunei mengumumkan bahawa Brunei akan melaksanakan hukuman rejam sehingga mati bagi pelaku zina dan homoseksual. Brunei juga melaksanakan hukuman lain seperti memotong tangan jika orang tersebut mencuri berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 38. Berita tersebut telah diterima negatif oleh sebahagian dunia, terutamanya yang tidak beragama Islam. Namun malangnya, orang yang menentang hukum ini tidak sedar bahawa hukum hudud bukanlah suatu yang mudah untuk dilaksanakan dan pelbagai aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum mengenakan hukum main tersebut. Akhlak merupakan komponen penting dalam tamadun Islam. Hal ini kerana akhlak dapat menjamin pembangunan tamadun Islam serta dapat membentuk sasiah diri umat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW bagi membentulkan semula akhlak, bukan sahaja untuk umat Islam, bahkan untuk seluruh manusia. Sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku diutuskan bagi menyempurnakan akhlak-akhlak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan akhlak sebagai akar tunjang bagi memastikan kebangkitan Islam di seantero dunia. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Menurut kitab Ibnu Katsir berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 21, menceritakan tentang Perang Ahzab, juga dikenali sebagai Perang Khandaq. Tujuan peperangan ini adalah untuk memerangi musyrikin Mekah. Dalam peperangan tersebut, kita dapat lihat akhlak Rasulullah SAW yang perlu kita ikuti. Kesabaran, kegigihan serta kebijaksanaan baginda dalam menghadapi peperangan itu mencetuskan idea untuk menggali parit yang besar di sekeliling kota Madinah. Tindakan yang bijak tersebut telah memberi kemenangan kepada umat Islam walaupun jumlah tentera bersekutu lebih besar. Berdasarkan penceritaan itu, kita dapat lihat bahawa Rasulullah SAW ialah suri teladan yang paling patut kita contohi. Walaupun dalam saat getir, baginda tetap bersabar dan bijak mengatur strategi untuk kemenangan dan kebaikan umat Islam sejagat. Sosial bermaksud hal-hal berkaitan kemasyarakatan. Ia juga boleh ditarifkan sebagai aktiviti melibatkan pergaulan dan hubungan antara sesama masyarakat. Pembangunan sosial dilihat sebagai salah satu cara bagi meningkatkan taraf sesuatu masyarakat dari segala aspek kehidupan dalam kehidupan seharian manusia. Mengikut perspektif Islam, hubungan sosial ini termasuklah hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia sesama manusia, hubungan manusia dengan haiwan dan alam sekitar. Apabila sesebuah negara mampu untuk menjaga ketiga-tiga keutamaan dalam pembangunan sosial mengikut perspektif Islam, sesebuah negara dianggap telah mencapai taraf pembangunan sosial yang paling tinggi. Contohnya, negara Malaysia. Walaupun terdiri daripada pelbagai penganut agama dan mengamalkan budaya yang berbeza, tetapi sifat kebersamaan serta cintakan keharmonian dan keamanan dapat dilihat dalam diri masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini berkaitan dengan ahli kitab di mana akan menetapkan kepada mereka kerendahan dan kehinaan ke atas mereka kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah. Namun, secara keseluruhannya, ayat ini merangkumi jaminan perlindungan Allah kepada manusia yang menjaga tali hubungan dengan Allah dan manusia. Hubungan manusia dengan Allah akan membentuk sebuah sistem agama atau ibadat kepadanya. Manakala hubungan manusia sesama manusia akan membentuk kehidupan sosial yang dapat membentuk masyarakat mengikut perspektif Islam. Malaysia yang mempunyai masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama memang menjadi cabaran kepada negara dalam mentadbir negara dengan aman dan damai.
khususnya dalam mengurus pembangunan sosial. Malaysia merupakan negara Islam yang bukan hanya makmur dari segi ekonomi dan pembangunan, malah menjadi negara yang beridentitikan kepelbagaian agama, bangsa dan budaya. Perpaduan nasional harus menjadi misi penting bagi sesebuah negara Islam, sekaligus dapat bersama dalam suasana aman serta harmoni. Pendekatan integrasi menjadi tunjang agenda perpaduan negara Islam, membolehkan masyarakat berbelah bangsa dan agama hidup bersama-sama dan suasana harmoni di samping mengekalkan identiti dan ciri bangsa masing-masing. Sudah terang lagi bersuluh bahawa setiap usaha pembangunan tamadun wajar mengikuti setiap aspek merangkumi aspek syariah, akidah, akhlak, sosial dan ibadah yang telah digariskan dalam agama Islam. Panduan ini sangat relevan dan sesuai untuk diguna pakai untuk setiap zaman. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 19, sesungguhnya agama benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam.